Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalam ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa ba'du. Qala Syekh Musannif rahimahullah ta'ala wa nafa'na bihi wa bi'ulumihi fi darain. Amin. Faslun fi ma yata'allaqu bil mayyit min ghaslihi wa takfinihi wa salati alaihi wa dafnihi. Fasal kita nak bicara ni ayat hadha faslun. Fasal ni fi bayani ma yata'allaqu bil mayyit, pada nak menjelaskan apa yang bergantung dengan mayit. Apa dia ma yata'allaqu bil mayyit? Hal kaunihi min ghaslihi. Hal keadaan ma itu adalah daripada membasuh akan dia. Tu bayan daripada ma yata'allaqu tu. Apa dia ma yata'allaqu min ghaslihi wa takfinihi, kafankan dia, wa salati alaihi, dan sembahyang atas dia mayat, wa dafnihi. InsyaAllah kita bicara bab mayat ni. Wa yalzamu ala tariqi fardil kifayah fil mayyit muslim arba'atu asya', dan lazim atas jalan fardu kifayah. Jadi lazim maksudnya wajib. Jadi wajib bagi mayat yang muslim oleh 4 perkara. Jadi wajib ni dia sebut wajibnya yalzamu ala tariq fardil kifayah. Tarikh fardu kifayah dengan mana perkara yang ditaklifkan ke atas orang ramai, tetapi jika ada sebahagian daripada orang yang mukallaf itu telah melaksanakannya, maka dia melepaskan dosa daripada orang lain. Tarikh pun sedia maklum rasanya. Cuma rasanya kena perhati sikit tentang kita selalu sebut seorang buat lain tak payah. Ada benda betul tu, tapi ambil faham sikit. Dia seorang buat, orang lain tak payah. Tak payah tu tak apa cantik lah. Tak apa cantik dari sudut ni. Seorang buat, lain tak payah. Jadi seorang buat, dia melepaskan dosa daripada orang lain. Jadi tak payah tu maksudnya seolah-olah melepaskan tanggungjawab cari ilmu dan ada kemahiran boleh buat perkara itu. Dia takut faham situ. Sedangkan ayat tarikh asalnya seorang buat, orang lain tak payah. Kalau ambil yang tu pun seorang buat. Jadi yang menyebabkan terlepas tu jika dibuat oleh seseorang. Tapi maksud dia bukanlah tak payah ambil peduli. Tetapi jika dah ada orang lain buat, walaupun seorang, dia melepaskan tanggungjawab pada orang lain. Dan dia akan membawa makna setiap orang memang kena tahu benda tu. Kalau tak ada orang ni boleh buat. Dan siapa-siapa di kalangan kita buat, dia melepaskan dosa daripada orang lain. Itu yang hendaklah dia murnikan sikit faham. Pasal selalunya kita macam ni, dah fardu kifayah, seorang nak buat dan seorang dah tahu, orang lain tak payah. Jadi tak payah belajar tu tak kena. Dia sepatutnya tak ada kifayah. Ilmu semua orang belajar, semua orang tahu, semua orang pandai. Cuma buat tak semua orang buat. Bila buat, melepaskan fardu kifayah, fardu pada orang lain. Pasal benda tu pula bukan boleh semua orang buat. Takkan mayat-mayat 400 orang mandi mayat seorang. Okey, tapi bang buat selesailah. Jadi asal nak memahamkan fardu kifayah tu. Fardu kifayah dengan mana setiap orang kalau boleh belajar dan faham dan reti, dan dari segi kebarangkalian, kemungkinan, bagi sebut kelayakan, semuanya berkeahlian untuk melaksanakannya. Kalau kata Tok Imam ni tak ada, Tok Imam ni ganti. Semua lantikan tak ada, yang tak lantik pun boleh ganti. Tapi siapa-siapa saja di kalangan mereka bila buat, melepaskan dosa pada orang lain. Sepatutnya semua orang macam tu. Dan itulah tarikh fardu kifayah dan menunjukkan bahawasanya kat kita semua ada ilmu, kebolehan dan tahu bagaimana nak melepaskan tanggungjawab fardu kifayah tersebut. Itu mesti ada. Cuma pembuat dia siapa? Dia ghairu muayyan. Bila ghairu muayyan itulah fardu alal kifayah. Ini betul tu, fahaman tu. Selalunya kita berlepas tangan je, orang seorang buat, lain tak payah. Peraid orang ni tahu, tak apalah, aku tak tahu, tak apa. Ada orang boleh melepaskan dosa aku. Dari segi melepaskan dosa tu betul. Tapi bukanlah maksudnya hang tak payah ambil berat. Tak betul. Untuk orang lain pun tak payah belajar. Selibas pun tak payah bubuh. Lepas tu, dalam sukatan pun dia hazafkan. Budak-budak pun tak pergi belajar. Dan tak pernah dia pergi pelajaran langsung. Ada pula gitu. Seorang ni tahu pun padan dah, boleh melepaskan dosa orang lain. Bukan gitu. Tak betul cara faham. Tak betul cara faham. Macam tu kot sikit. Ambil ke fardu kifayah tu.
Ya. Jadi kalau tak imam mari 5 seorang, kalau tak ini tak tegak tu ada jemaah di seorang. Ya. Dia kan dia mesti kena juga tak terancam berupaya juga. Ini tak ada jemaah. Dia pun termasuk orang yang kena dosa juga. Dari segi terangkat, memang tak terangkat pasal tak terlaksana kan. Cuma dekat dia faham tu terlepas daripada dia pasal dia nak buat tapi tak ada orang nak support dia. Tapi macam mana pun kat dia kena ada amar ma'ruf nahi munkar dan zulah. Tapi atas kata dosa semua kena. Yang tu yang kalau lihat sikit, kalau saya jawab soalan tu, kalau saya panjangkan tu, yang tu lah antara sebab terjadi bila fardu kifayah faham seorang buat, orang lain tak payah. Sepatutnya macam mana? Semua orang pergi buat. Dan kalau katalah ada orang tak boleh buat, itu ada sebahagian. Tak apa lah tu, dia orang nak buat. Alhamdulillah, lega lah. Dan nak buat, siapa-siapa boleh buat. Dan sepatutnya semua orang kena buat. Dan semua orang bakat pergi. Bila dah buat, ada orang mandi lagi? Ada. Tak ada kalau nak turun lah nak buat. Jemaah, semua orang turun jemaah. Tapi kalau seorang buat, tu imam ada, makan gaji saja je. Tu silap. Dia jadi silap lah. Di silap tu, bila pahaman akidah tu tentang fardu kifayah tu silap, dia akan menyebabkan kesilapan dalam bab cara hidup dan tindakan. Dia buat tu. Bayar. Betul? Jadi yalzamu ala tariqi fardil kifayah fi mayyit muslim, pada mayat muslim. Kena pun urusan ni mayat muslim. Mayat muslim ni yang ghairal muhrimi, lain daripada orang yang sedang berihram. Ni pun kita jumpa banyak kali dalam Islam muhrim ni. Baca muhrim maksudnya orang sedang berihram haji umrah. Itu bukan baca muhrim tak boleh kahwin tu panggil muhrim, bukan muhrim, dia ialah mahram, orang yang diharamkan nikah. Mahram ni muhrim isim fa'il, mahram isim maf'ul. Isim maf'ul daripada ahrama yuhrimu ihraman fa huwa muhrim, mazaka muhram. Tu muhram ni mahram. Isim maf'ul wa zaman fa'il. Apa nak sebut tadi? Jadi ghairul muhrim, lain daripada orang sedang berihram haji umrah. Pasal orang ihram haji umrah, apa yang tak ada kat dia? Kapan ada? Mana ada? Tanah mana? Sembahyang ada? Pasal dia kata ghair tu mayat muslim ghairi muhrim wa syahid. Syahid memang tak ada mandi dan tak ada sembahyang. Orang muhrim jadi kalau ada istisna aja pun bukan istisna tentang 4 perkara tu. Istisna dari segi kalau kafan, ada kafan tak macam orang kafan yang bukan muhrim. Maksudnya yang bukan dalam keadaan ihram haji umrah. Pasal apa? Lelaki tak boleh tutup kepala, perempuan tak boleh tutup muka. Dia ada bab-bab tu lah yang kecuali tu. Yang tu yang istisna. Maksudnya lain pada syahid dan muhrim ni sama. Syahid memang ada 2 yang gugur. Muhrim dia 4 tapi tak sama. Tak sama. Nak pergi mandi tak boleh pakai benda-benda yang wangian. Tak boleh pakai kebun harus. Apa nama? Air mawar tak boleh. Ini mandi air biasa je lah. Pasal apa? Ihram. Nak kata ihram? Tentu sikit. Dia istisna tentu. Dan kata ada 4 perkara yang selalunya dibuat pada orang lain, tak dibuat pada dia. Kalau syahid sedia maklum. Syahid dia memang tak dibuatkan 2 perkara pada dia. Itulah mandi dan kafan. Mandi dan sembahyang. Sila sebut. Baik, jadi alzamu ala mayyit muslim arba'atu asya, 4 perkara, badalnya ghusluhu, mandikan dia. Orang mati syahid tak kena mandi. Syahid pun syahid apa? Syahid ma'rakah, syahid perang. Syahid perang pun perang dengan siapa? Perang dengan kafir. Syahid pun atas maksud apa? Menegakkan agama Allah Ta'ala, meninggikan agama Allah Ta'ala, melaksanakan syariat, mempertahankan Islam, mendaulatkan Islam. Barulah dipanggil mati syahid. Syahid macam itulah syahid perang sabil namanya.
Yang syahid itulah menyebabkan tak kena mandi dan tak kena semayang. Bahkan dengan walaupun tak didoa semayang mayat ke dia, Allah maafkan lahu warhamhu, dia lah antara orang yang akan mensyafaatkan kita di akhirat esok. Antara manusia yang beri syafaat ialah orang mati syahid. Satu, dia tak perlu doa kita. Kalau orang dia membantu orang Islam, Membantu macam mana? Membantu macam mana tu? tak boleh dengar orang Islam dia Mati. dalam Atas nama syahid akhirat ada. Atas nama syahid yang tak dimandi dan tak disembayang tak ada. Yang tu panggil syahid akhirat lah. Satu kategori syahid 3 tu kan. Syahid Marakah tak ialah nak meninggikan agama Allah, tu syahid dunia akhirat. Kalau syahid yang bukan untuk perang dengan kafir, tapi syahid pertahan harta, pertahan anak bini, pertahan maruah, syahid tuntut ilmu, syahid asyik, syahid pasal susah payah menahankan keinginan. Kalau orang lelaki kepada orang perempuan yang dia kasih tapi tak pernah seorang pun tahu, duk lawan dengan keinginan dia tapi dia boleh taat, jaga syariat, tak mau ikhtilat. Oh, hak ni mati syahid ni, syahid akhirat. Macam-macam tu, mati syahid tak beranak, mati syahid accident, mati syahid terbakar dalam keadaan dia beriman dan taat. Semua tu mati syahid akhirat. Tu mandi kapan, semayang, tanam. Empat-empat dia. Itu orang mati syahid lawan orang Islam yang burah. Kerajaan Islam adil, rakyat burah, mati, tanam. Syahid, syahid akhirat. Syahid akhirat. Syahid Marakah, tidak. Pasal syarat mesti syahid perang sabil lawan kafir. Tu. Lebih-lebih tu. Seria. Lawan dengan Islam ke kafir? Kalau kata Syiah tu Rafidah yang kafir hak bingung ingin tu, lawan dia untuk apa? Memang lawan ni perang, tapi lawan untuk apa? Pertahankan saja. Kalau pertahankan saja tak dapat. Kalau takap pertahankan Syria dengan kapitalis katalah gitu, kekapitalisannya ataupun ke yang tak bukan tak ada Islam, menegakkan Syria yang macam Bashar Assad tu juga. Tu jadi tak jadi, tu maksudnya tak jadi hukum Marakah lawan kafir. Walaupun lawan kafir tapi bukan li'la'i dini. kalau mempertahankan kesunnian, kalau faham kesunnian itu tu ala aqidah sahihah, wa hiya aqidah al-sunnah wal jamaah, wa hiya al-asyairah wal maturidiyah, fa huwa syahid. Wa syahidu i'la dini. Itu i'la din, i'la Islam. Sebab Syiah ghairul muslim. Laisa minna syi'iyun, laisa minna. Sebab khususan isna asy-syi'iyyin al-isna asy'ariyah. La, laisa minna. Siap. Syahid yang kalimat hak nasrul jair. Macam Kalimat hak nasrul jair. Kalimatul haq amam sultan al-jair, syahid akhirat. Sebab tu kena bunuh kan. Itu syahid akhirat. Syahid dunia akhirat yang tak kena mandi dan solat, syahid dunia akhirat. Dan dunia akhirat antara syurut dia ialah mesti Marakah kafir. Satu kalau kata tak, dia Marakah tapi bukan dengan kufar, tapi dengan burah. Maksudnya ada satu firqah yang lawan kerajaan Islam yang adil. Hak tu walaupun kita lawan, hak tu jahat tu. Dia ada benda ditakwil salah, lawan dengan kerajaan Islam. Kerajaan Islam pun kerajaan adil. Kita askar tu lawan. Memang lawan nak tegakkan Islam hak betul ni, yang tu hak fasid. Tapi lawan dengan orang Islam. Masih statusnya Islam. Cuma dia fasik, dia zalim. Dia fasik, dia zalim. Di atas kata ada takwilat dia yang salah dalam bab ahkam. Tapi akidah betul, masih betul hak lain. Lawan hak tu kita mati, belah kita mati. Kalau belah 5 mati tu memang fasik lah, memang kena 4-4 tu. Kalau kata di Islam, ni belah kita ni
Kalau mati, mandi, solat. Kapan dah ke bumi tak sembah lah kan. Kita cerita dua yang ada Musa Serayat tu. Tentu kalau kitab pula dalam bahasa syahid, istilah syahid kalau tak itlak apa-apa, faham tu syahid mesti syahid makrukah. Dia mati syahid. Maksudnya mati syahid perang. Mestinya. Itu ala itlak. Kalau kata dia mati menuntut ilmu, dia mati syahid tu. Mati syahid akhirat. Sebut akhirat. Tak sebut mati syahid saja. Nak pergi masjid, mati kena langgar. Macam mana? Mati syahid akhirat. Balik masjid, mati kena langgar. Mati syahid akhirat. Bukan mati syahid dengan itlak. Tak sebut dengan mutlak. Pasal bila sebut mati syahid, dia mesti mati perang lawan kafir. Umum syahid, mati syahid, marakah. Marakah ma'al kufar. Li'la' din. Siap. Ya. Mati syahid dunia akhirat ni. Kalau di negara dia tak berlaku peperangan tu. Tapi dia pergi tak lain. Dibantu saudara Islam negara yang lain. Istilah kata nak menegakkan Islam. Ya. Mati syahid. Bagus soalan tu. Malaysia tak ada pun perang-perang nak tegak Islam kan. Tapi Syria katalah ada tempat yang tegakkan Islam. Bukan tak nak perjuangkan kerajaan Bashar Assad tu, tapi nak menegakkan kerajaan Islam. Jadi rakyat Malaysia ada yang pergi. Dari sisi hukum, ada tak disuruh? Ya, fardu kifayah. Fardu kifayah tu. Tambah zaman tadi dia ikut istilah fardu kifayah. Pada fardu ain tak ada satu kerajaan Islam yang ikut kerajaan Islam. Yang betul-betul mana ada? Satu kalau ikut di sebuah hijrah, dah ada Brunei, pakat pergi cari jalan pergi Brunei. Dah ada orang Melayu tak terima, payah agak tu. Negeri dia pun kecil, negeri dia pun agak padat juga. Kalau ikut dah kata dah boleh laksana jalan, kita kena pergi pindah. Macam mana pun nak sebut dalam hukum tu lah kan. Jadi atas kata orang Malaysia pergi, atas faham dari sisi hukum fiqh, melaksanakan Islam, mendaulatkan Islam. Apa tadi ada Islam yang istilahnya dibunuh dan kita nak pertahankan dia, walaupun dia tak ada kena kaum kerabat dengan kita dari segi bab keturunan, tapi dia adalah kaum kerabat dari segi bab keagamaan. Hum ila akhawatuna, ay ikhwatuna. Dia adalah saudara mara kita, adik-beradik kita. Pasal apa? Pasal ittihad fi din, wal aqidah sama. Untuk buat macam mana pertahan. Dengan sebab tu mati pula memang nak tegak ialah din. Nak pertahankan akidah. Lawan dengan kafir pula. Kalau faham tu syahid dunia akhirat. Dari segi tuntut, ya memang tuntut. Tapi itulah. Jangan tak sedarkan diri, balik SP ikut, lepas tu kena tangkap. Pasal apa? Militan Malaysia. KMN. Macam-macam lah dia tulis. Memang fenomena tu akan jadi pada orang macam tu. Memang disebah dia bukan sunat, wajib. Wajib jadi. Apa lagi yang sebut? Jadi macam mana pun, dari segi kaedah ada macam mana ada orang komen macam ni kalau zaman lah ni, yang contemporary ni. Dia kata apa? Tidak ada keutamaan rakyat Malaysia untuk pergi ke Syria untuk pergi perang berjihad, kerana keutamaannya adalah aulawiyatnya di Malaysia. Pasal Malaysia lebih utama untuk dijihad. Dan jihad pun bukan jihad perang, jihad kita adalah jihad ekonomi. Jihad teknologi. Jihad kepala otak lagi. Apa ni? Apa teknologi ekonomi. Kita ni bila ekonomi ni, kaedah ada jihad perang memang a lot of money. Why? Ghanimah ada. A lot of ghanimah ada. Harta macam-macam harta orang kafir. Pergi perang pun bukan lenggang. Kita kebal, kita perisai. Kita nak beli juta-juta. Perang, tawan macam. Kita free. Jawapan. Nak beli senapang, machine gun, mortar apa tu. Beli panah pun arrow RM1.20. Saya tahulah saya tu masuk dalam bak panah ni tak sebut berapa kali. Itu arrow bodoh tu, arrow command aluminium. Kena beli carbon punya tu. Carbon pula tengok dia punya flash macam mana. Untuk tengok kepala dia macam mana. Kalau kepala yang empat tu tambah kepala yang boleh skru bom tu. Mana? Bom tu seketul RM2 tu. Go Game Rainbow tu. Silver Star Stallone tu kan.
Dia orang ni semua cara filem weh. Termasuk cerita pun. Nak sebut berapa duit tu? Mahal tu. Macam mana nak dapat ekonomi tu boleh jadi daripada ekonomi boleh jadi ekonomi. Ada kukuh ekonomi, ya kan? Jihad. Cuma sebelum jihad dakwah dulu. Boleh jadi pendakwah. Duk kira bunuh orang. Ilmu kita pun kelang kabut. Duk cacah lagi, cacah merbah lagi. Akidah pun tanya duk kelang kabut lagi. Bak babi pun tak selesai. Bak ilmu. Katalah itu. Macam mana tu? Macam mana pun atas orang tanya, boleh tak pergi? Silakan. Janganlah sebab orang pergi, kita dengki dia pergi, tak mati syahid. Pasal apa? Meninggalkan rakyat sendiri. Meninggalkan tanah air sendiri. Pun salah. Tanah air itu kan perang. Bukan perang dari si sudut perang senjata. Itu nak pergi tolong. Bagus. Awak tak nak sudah, diamlah. Jangan dinafikan bahawasanya tentang dia pergi itu ada suruhan dalam syarak. Sikit kalau kita sebut bandingan dengan Rasulullah, pasal kita ni dalam suasana sekarang macam Rasulullah ada di Mekah, tak boleh laksana ke Islam. Lebih kurang itu kan. Ada tanah air tapi nak daurat ke Islam dalam negara tak boleh. Kan Rasulullah suruh intai pergi Taif. Rasulullah ni ke Taif. Pergi ke Habsyah, hantar ke sana negara-negara ke Madinah. Pergi Habsyah tu. Pasal apa? Tengok mana tempat yang boleh kita nak menyusun strategi untuk daulatkan Islam. Itu kita cari lah. Ni Syria kalau boleh. Esok jalan Syria. Satu kalau ikut Brunei dah ada. Semua hijrah Brunei. Walaupun Najib pening esok. Apa lah jadi rakyat Malaysia ni semua nak jadi rakyat Brunei. Biar dia terasa gitu. Kalau itu kita buat Malaysia macam Brunei, InsyaAllah. Oh, kita sokong lah. Tak sokong lah tu. Bodoh tak sokong. Okey, siap lah. Sikit isu-isu tu. Baik, wa ilam ya'lamu bil mayyit illa wahidun ta'ayyana alaihi ma dzukir. Baik. Jadi atas kaedah dia sebut seseorang tu kalau dia memang Islam, mayit ni Muslim, memang 4 perkara ni wajib dibuat. Wa ilam ya'lam bil mayyit, sekalipun tak mengetahui dengan mayat itu, illa wahidun, melainkan hanya seorang je tahu. Maksudnya tak ada seorang pun tahu orang mayat ni adalah Islam, melainkan seorang ni saja tak tahu. Maksudnya memang mayat ni Islam sebenarnya. Dia adalah masuk Islam. Dia masuk Islam. Memang masuk Islam di tangan dia. Apa jadi? Ta'ayyana alaihi ma dzukir. Tertentulah alaihi ala ahad yang tahu ni ma dzukir barang yang telah disebut. 4 perkara. Okey, selesai. Jadi tak jadi apa tu lah, tapi hukum tentu lah. Baik sikit kalau sebut ke masalah mayat-mayat ni khususnya. Nak soalan, mana jawab? Katalah tengok mati 10,000. Dalam 10,000 tu yang tinggal 5 orang. Lain mati habis. Wajib 4 perkara. Kalau duduk dalam perang, tanam lah. Nak tanam pun larat kali lubang. Berapa? 10,000. Aduh. Cuba nak tanam. Macam mana nak buat? Luar kemampuan tu. Tanam seorang pun jenuh. Itu pun dibantu 4-5 orang tu. Nak tanam seorang ni, nak tanam 10,000 orang. Macam mana? Tak ada taklih kita. Tak adalah haula wala quwwata illa billah. Macam mana nak buat? Tinggal ya, pergi duduk negeri lain. Dan jangan duduk situ lah. Pasal apa? Habis limited kuat 3 hari. Masuk 4, 5 busuk. Busuk apa? Sehari wabak lah apa dan sebagainya. Tinggalkan negeri. Nak tanam, mana kuat 10,000 nak tanam. Ada PO, ada kes apa, korek, tanam. Sikit lah sebut itu. Nak kapan pun cik kapan masuk sana kalau tak ada kapan. Macam mana pun, kalau memang yang tak mati tu ramai, yang mati tu tak ramai. Yang tak mati tu ramai. Mati tu hanya sikit orang, sempurnakanlah apa sepatutnya. Jadi macam tsunami tu ialah antaranya kan. Tanam lah. Yang ke bumi kan. Tapi yang biar macam mana? Oh, dah tengok biar tu. Sampai telah difatwakan. Bahasa tu pernah keluar fatwa macam ni. Harus dibakar mayat. Pasal apa? Untuk
ngelakkan jangkitan wabak. Pula masa tu. Bakar bahaya sikit batu tu. Tapi disebut macam tu. Disebut tanam tu tak tanam dah. Ui banyak 200,000 mati. Oh mana larat tanam. Betul. Macam mana? Kalau yang dekat kedalan kita kenal dalam kampung gagah dia yang kita kenal. Yang lain-lain tu itu yang duduk dalam laut lah apa semua tu. Duduk dalam runtuhan apa tu. Yang mana boleh tak peduli tak peduli lah. Tapi kalau mana istilah area kita yang dalam taklif kita, itu kena laksanakan lah. Itu kalau banyak sangat macam mana? Tak larat kita. Nak selesaikan mayat-mayat tu. Buatlah mana yang boleh. Dobik itulah. Al-Maisur la yaskutu bil ma'sur apa. Macam mana pun kaedah ni macam mana? Tinggal. Dah benda tak boleh buat. Ingat? Ha? Kuat sikit? Ha. Ma la yudraku kullu ya la yudraku kullu. Jadi mana yang kita kenal lah. Yang ni Islam dekat kenalan dengan sahabat. Ha, buat tu. Dan tu baru pakai kaedah-kaedah Quran fiqh tu. Ma la yudraku kullu ya la yudraku kullu. Tapi kalau bab akidah tak boleh tu. Ma la yudraku kullu la yudraku kullu. Ma la yudraku kullu la yudraku kullu. Jadi sebahagiannya pun ambil lah. Itulah ceramah Isra Mi'raj. Semua wajib beriman. Penceramah pun cerita bab akidah yang memang wajib intikad. Lepas tu pengurusi buat ulasan. Dia kata apa? Alhamdulillah kita telah mendengar tadi ceramah Isra Mi'raj. Macam mana pun tuan-tuan, kalau tuan-tuan tak dapat semua pun, janganlah buang semua. Ada perempuan tak setuju, takkan tak setuju semua. Mesti ada sebahagian yang boleh ambil. Ambillah sebahagian. Mana boleh syarah akidah gitu Sagi dia keluar kawan. Ma la yudraku kullu la yudraku kullu. Oi, itu bab apa kau bab fiqh? Itu bab akidah ada syarah tu. Bab akidah mana boleh cakap itu? Bab fiqh je. Itu yang Al-Maisur la yaskutu bil ma'sur tu. Benda yang boleh dibuat dia tak gugur dengan sebab ada benda payah yang kita tak boleh buat. Mana yang boleh buat hendaklah dilaksana. Okey. Satu takat buat hudud Malaysia boleh tak? Boleh. Itu yang lain-lain tu macam-macam tu. Tak boleh tu biasa dulu. Tapi ma la yudraku kullu la yudraku kullu. Tu. Betul kita buat sekolah agama rakyat SAR apa ni? Dah tak boleh nak tukar dasar kerja macam mana? Buatlah SAR dulu. Tu pun bunyi duk kecoh macam-macam lah ni. Tak nak bayar duit lah apalah tempoh pertama perkhidmatan dah habis lah bobre. Pada dia beban lah bela kita. Kita tu yang saya fikir lah terutama tu. Yang agama rakyat memang tak peduli rasau. Habis siap. Wa amal mayitul kafiru fa salatu alaihi haramun. Adapun mayat yang kafir, sama ada kafir itu zimmi atau harbi, solat haram. Solat memang tak boleh. Harbian kana au zimmiyan. Harbi atau zimmi adalah mayat itu. Wa yajuzu ghusluhu fil halain. Dah harus mandikan ke kafir fi halaini. Pada dua hal. Itu tak sebut syarah pun tak pegang. Wa yajuzu ghusluhu memandikan pada dua keadaan itu. Oh betul lah. Pasal kita cerita tadi bab solat. Mandi je mana? Harus mandi pihak lain ni pada dua hal. Hal mana? Kafir zimmi. Maksudnya orang kafir harbi kita mandikan dia. Harus. Wajib tak? Kafir zimmi mandikan dia. Harus. Semayang tak boleh. Kapan? Kapan lah? Tanam. Takkan nak biar busuk. Orang bunuh diri ke? Kaedah kita bunuh diri tak menyebabkan jadi kafir. Wala nukafir mu'minan bil wizri. Kaedah ahli sunnah wal jamaah kita tak kufurkan orang yang
buat dosa. Landu kafir mu'minan bil wizri, dengan sebab dosa kita tak kufurkan dia. Jadi bunuh diri memang perbuatan salah besar, termasuk dalam akbarul kabair, dalam kabair, dalam dosa besar. Tetapi taklah dengan bunuh diri menyebabkan jadi hukum murtad atau kafir, yang dengan itu maka tak dilakukan perkara ataupun dibuat mandi kapan